sudah. Dan dalam kereta jalan jam, biasa dalam Kuala Lumpur ni setiap pagi mesti jam, dan tiba-tiba ada orang bagi signal nak masuk, kita tak nak bagi masuk. Biasalah, ego manusia. Nak tengok ego manusia, nak tengok waktu marah manusia bila? Ketika sedang memandu kereta. Itu akan berubah sifat dia. Siapa pun lah, ustaz ke, ustazah ke, bahkan ada pun ulama sendiri pun. Sebab apa? Ego kita ni tinggi. Bawa kereta, tiba-tiba ada lampu signal nak bagi masukkan, nak masuk lorong kita. Kita pun tengok, katakanlah perempuan pula lagi naik angin kita, nak potong pula keadaan macam tu. Jalan depan, sampailah kereta tu menghimpit, akhirnya berlanggar, bergaduh, disebabkan pelanggaran. Sebab apa kita bergaduh? Sebab kita sayangkan kenderaan kita, cintakan dunia. Sedangkan benda itu adalah satu perkara yang tidak kekal. Demikian juga kalau misal kata kereta kita dicala sedikit oleh orang. Kalau tuan-tuan pernah nampak kereta saya tu berapa banyak cala bala, tapi saya anggap benda tu semua tak kekal. Walaupun awalnya memang ada geram, tapi nak geram, nak luahkan pada siapa? Redha sajalah. Mungkin Allah Ta'ala akan gantikan dengan lebih baik. Yakin dengan itu, Allah Ta'ala akan ganti dengan lebih baik. Misal kata harta kita hilang, barang kita hilang. Betul, Islam kata kita ni perlu redha, tapi redha kita pun ada tahap dia. Bagaimana? Seboleh-bolehnya kita tangkap siapa pencuri itu, satu bab yang lain. Tapi nak mengajar kat sini ialah bila mana benda yang kita sayang, bila mana harta benda yang kita sangat cintakannya itu hilang, redha, lepaskan. Allah Ta'ala akan ganti dengan lebih baik. Tuan-tuan, masjid-masjid dan surau-surau pada zaman sekarang ini pada waktunya dibuka, dan selain waktunya ditutup atas alasan takut kecurian. Itu betul. Tapi kita boleh mengelakkan kecurian ini dengan menggalakkan orang-orang supaya hadir berikan mulai. Bisa kata kalau mampu. Kalau tak mampu pun, tutup sekadar tempat yang mana, macam dekat dalam dewan ni, tempat yang tertutup, kita tutup. Tempat luar, buka. Usaha yang baik, bagi ruang orang lain yang mungkin bermusafir untuk datang, solat dan sebagainya, memudahkan. Tapi kalau misal kata surau dan masjid itu yang tidak ada beranda, dikunci, tiba-tiba orang datang nak semayang, orang jauh, tengok pintu surau, pintu masjid tak tutup, tak buka, maka dia tidak solat. Siapa yang menanggung? Atas alasan apa kita tutup masjid surau? Takut hilangnya barang-barang dalam masjid surau. Fikir balik, kita terlalu cintakan, bukan kita terlalu cinta, kita terlalu menjaga sesuatu benda sampai kita terlupa satu benda yang lebih penting. Sepatutnya tuan-tuan dekat sini, saya maklum masjid ini memang tutup pintu kaca, mungkin dekat luar terbuka untuk orang ramai sembahyang, alhamdulillah. Tapi ada setengah tempat yang tutup sehingga menyukarkan orang lain nak solat. Walaupun memang kita tahu solat itu boleh dilakukan mana-mana, tapi seeloknya tempatnya biarlah yang kita jelas, bersih dan sebagainya. Buka, bagi ruang orang lain. Di tempat saya sendiri pun, surau, saya buka tempat tu atas alasan orang lain nak sembahyang. Kalau barang hilang, insya-Allah Allah Ta'ala akan ganti dengan lebih baik. Betul, satu hari di tempat saya, tabung surau hilang, kena ambil. Tak lama lepas daripada itu, tak lebih kurang seminggu, tak sampai seminggu, ada orang hamba Allah Ta'ala menderma kepada surau itu, lebih kurang RM2,000 derma, sumbang kepada surau. Tabung tu kalau kita agak-agak dalam tu, mungkin dalam RM200 tak sampai, tapi Allah Ta'ala ganti dengan lebih baik. Sebab itulah kita perlu redha. Setiap benda yang kita hilang, sama ada kita kehilangan orang kita sayang, harta benda kita, atau apa sahaja yang kita cinta, redha, Allah Ta'ala akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Dalam ayat lain ditegaskan, innal insana li rabbihil lakanud wa innahu ala zalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya, dan sesungguhnya dia sangat bakhil kerana cintanya kepada harta. Al-Adiyat ayat 6 hingga 8. Allah Ta'ala menyebut kita ini sangat ingkar, sangat tak nak, sebab tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Sebab apa?
Sebab kita ni kalau ditimpa musibah, kita akan ingat Allah. Ya Allah, beratnya ujian kau. Ya Allah, aku sakit ni. Mudah sebut nama Allah. Tapi bila mana kita mendapat satu nikmat, kita jarang bersyukur. Syukur pun kadang-kadang kita terjemahkan dengan kenduri kesyukuran. Sedangkan kesyukuran tu, syukur itu kita terjemahkan dengan lafaz kita, kita terjemahkan dengan fi'li kita, perbuatan kita, yakni kita mendekatkan diri kita pada Allah Ta'ala. Pernah berlaku di zaman sahabat Nabi SAW. Setiap kali pelakuannya itu dilihat oleh Rasulullah SAW, tiba-tiba pada satu hari Rasulullah SAW menahannya. Kemana kamu hendak tergesa-gesa? Kata sahabat tadi, aku ini seorang yang miskin. Di rumah aku ada isteri aku tidak ada pakaian untuk solat. Jadi aku tergesa-gesa nak pulang ke rumah supaya dapat aku gantikan pakaian aku ini kepada dia dan dia dapat tunaikan solat. Itu alasannya. Maka Nabi kata, moga Allah Ta'ala rahmati kamu di atas usaha kamu itu, kata Nabi. Maka sahabat tadi, alang-alang Nabi dah tanya, dia pun kata, ya Rasulullah, bolehkah engkau berdoakan untuk aku supaya aku ni menjadi lebih senang, hidup aku lebih selesa, lebih kaya daripada keadaan aku sekarang ni? Nabi kata, tak apa, aku lebih suka melihat engkau keadaan macam ni. Allah Ta'ala lebih redha melihat engkau macam ni. Tapi dia kata, ya Rasulullah, mudah-mudahan dengan aku kaya sedikit, aku lebih tambah ibadah aku. Aku tidak perlu tergesa-gesa begini. Jadi aku lebih boleh menambahkan amal ibadat aku yang lain. Alasannya begitu. Maka Nabi SAW setelah didesak berkali, berdoa, ya Ta'ala, berilah hamba Allah ini kaya, kemampuan, harta dan sebagainya. Maka diutus oleh Allah SWT 2 ekor kambing ataupun kibas sepasang, diberikan pada lelaki tadi. Maka lelaki tadi tu mengambilnya. Diringkaskan cerita, setelah berapa lama kambingnya itu membiak, sehingga dia punya kekayaan yang luar biasa. Pada awalnya memang betul dia solat 5 waktu, tapi lama kelamaan disebabkan sibuk dengan ternakannya, akhirnya daripada 5 waktu menjadi 2 waktu, mungkin maghrib dan isyak dan sebagainya. Dan Nabi melihat kelakuannya itu. Bila ditanya, dia mengatakan, aku terlalu sibuk di siang hari menguruskan ternakan aku. Maka Nabi pun hanya diam, kerana dia telah lupa janjinya itu. Maka masuk waktu yang berikutnya, dia semakin lama semakin tinggalkan solat berjemaahnya di masjid, sehingga kan dia datang hanya pada waktu Jumaat saja. Bila tiba waktu Jumaat, baru ada dia. Maka Nabi menegur sekali lagi, wahai sepulan, kenapa engkau hanya hadir waktu Jumaat? Mana janji engkau nak hadir waktu setiap waktu? Maka dia kata, aku terlalu sibuk, kambing aku semakin banyak, tak ada masa, malam aku penat, jadi aku berjemaah dengan isteri aku di rumah. Itu alasannya. Maka bila mana makin kaya, sehingga kan waktu Jumaat pun dia tidak pergi. Dan tibalah waktu bila mana cukup satu tempoh, kutipan zakat dikeluarkan. Maksudnya zakat dikeluarkan untuk membayar, maksudnya difadukan untuk membayarnya. Maka Nabi SAW mengutuskan sahabatnya yang lain untuk mengutip zakat ternakan kepada orang tadi. Bila mana orang tadi itu melihat sahabat Nabi datang untuk mengutip zakat, mulalah dia berkira-kira. Katakanlah kambing aku 100 ekor, kalau aku sumbang 30 ekor kambing sama ada dengan 1 ekor kambing, aku kurang. Maka dia kira macam tu, seolah-olah kambingnya akan berkurang dengan zakat itu. Maka setelah mana didesak untuk bayar, dia ingin bayar. Nabi sendiri berjumpa dengan dia. Dia kata, ya Rasulullah, aku akan bayar kemudian. Sehinggalah Nabi wafat. Sebelum Nabi wafat, Nabi SAW pernah doa pada dia, ya Allah, disebabkan dia ini tidak bersyukur padamu, ya Allah, kau ambillah kembali apa yang kau pernah beri pada dia. Benar, kambingnya sedikit demi sedikit berkurang, mati. Maka dia minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku nak bayar zakat. Mungkin disebabkan dosa aku ni, maka kambing-kambing aku banyak mati, ternakan aku banyak mati. Tapi ketika itu Nabi tak nak terima dah zakat dia. Maka Nabi wafat tanpa menerima zakatnya. Setelah Nabi wafat, naik pula Sayyidina Abu Bakar. Maka lelaki tadi yang makin susah cuba nak bayar zakat. Sayyidina Abu Bakar kata,
Kalau Nabi tolak zakat engkau, aku sedikit lagi lah, kenapa aku nak mengambil zakat engkau? Saidina Abu Bakar pun tolak. Demikian seterusnya kepada sahabat-sahabat yang lain. Cerita kat sini nak katakan, disebabkan dahulu kita susah, kita ingat Allah. Bila mana kita senang, ada harta lebih, kita lupa kepada Allah Ta'ala. Ini pengajaran buat kita. Allah Ta'ala telah menjadikan situasi ini untuk kita mengambil pengajaran, untuk kita mengambil ibrah, supaya perkara ini menjadi renungan buat kita, supaya tak berlaku pada diri dan keluarga kita. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Kita tahu benda ni salah, tapi kita terus buat. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil kerana cintanya kepada harta. Berapa ramai hari ini yang solat Jumaat, yang bersedekah bila mana ada tabung ataupun ada orang datang lalu, ataupun kalau tak ada orang ataupun tabung lalu pun, berapa ramai yang sedekah di tabung masjid. Katakanlah hari Jumaat saja, kebanyakan orang kalau menyumbang pun paling RM1 paling banyak pun. Mungkin ada setengah yang RM10, tapi jarang. Sebab apa? Kita merasakan nilai RM10 itu sangat besar nak disumbangkan kepada masjid. Tapi cuba kalau bawa RM10 pergi kedai, beli gula, beli Milo, habis. Kita rasa nilai ini sangat kecil. Disebabkan apa? Sesungguhnya kerana kita bakhil, kerana cintakan kepada harta. Sebab tak nampak, aku sumbang duit pada masjid, pada surau, aku sedekah pada jalan Islam, jariah dan sebagainya. Apa yang aku dapat? Sebab tak nampak. Kita hanya benar-benar nampak bila mana kita berada di alam barzah. Kita akan nampak pahala yang kita sedekahkan waktu kita hidup. Itu kita boleh tahu. Harta yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah wang yang kita cari setiap hari, saban hari, siang dan malam. Itulah dikatakan. Yang ketiga, bentuk kecintaan manusia terhadap syahwat, kenikmatan dan keinginan-keinginan yang tidak terpuji di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingininya, iaitu wanita-wanita, an-nisa. Kita syahwat kita pada wanita. Wal banina wal qanatir muqanatu. Saya tak buat spek. Al-muqantarati minal zahabi wal fiddati wal khayl musawwamah wal an'ami wal khars. Anak-anak, harta yang banyak dan jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Ini semua kecintaan syahwat kita. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yakni syurga. Kita fikirkan kita nak isteri yang cantik, wanita-wanita cantik. Kita inginkan anak-anak yang ramai. Kita inginkan harta yang banyak, emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Ini semua adalah nikmat-nikmat dunia yang tidak berharga pun di sisi Allah Ta'ala, yang tidak dipuji pun oleh Allah SWT. Sebab apa? Orang kata kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah adalah tempat kembali yang baik, yakni amalan kita soleh, amal soleh kita ketika mana kita hidup di atas muka bumi ini. Allah Ta'ala tak pandang harta benda kita, Allah Ta'ala tak pandang anak pinak kita, tapi Allah Ta'ala fikir apa yang kamu usahakan ketika kamu hidup untuk berkadar akhirat. Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 14. Ini adalah keinginan manusia terhadap syahwat, keinginan kita kepada benda-benda macam ni. Disebabkan benda-benda macam inilah manusia rakus, tamak, sehingga kan berlumba-lumba, sehingga kan ada yang melakukan jalan yang kotor untuk mendapatkan perkara-perkara begini. Misalan, kalau dulu, mungkin ada sekarang, kalau orang itu meniaga makanan, maka ada pihak lain meniaga makanan, maka dia guna jalan kotor, mungkin menggunakan sihir, santor dan sebagainya untuk melingkupkan perniagaan orang lain. Itu jalan yang kotor. Syahwat kita untuk meningkatkan perniagaan kita, kita guna jalan kotor. Kadang-kadang kerana kita nak mendapatkan seorang wanita yang kita pandang cantik dan sebagainya, kita sanggup mengambilnya walaupun kita tahu mungkin itu hak orang lain, isteri orang dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Syahwat kita, keinginan kita. Kadang-kadang
Kita menginginkan sesuatu benda yang kadang-kadang kita tahu benda ni salah, tapi disebabkan habuan dunia, kita buat juga. Yang inilah katakan rasuah dan sebagainya. Tuan-tuan, saya terpaksa jelaskan. Kalau tuan-tuan mungkin kat sini yang ada pengalaman menguruskan jenazah saudara mara ataupun siapa saja di hospital. Saya salah seorang yang menguruskan jenazah di hospital. Mana-mana hospital pun, sama ada Kuala Lumpur, Selangor, negeri lain, wallahu a'lam, kadarnya kalau mandikan jenazah saja sekitar RM1,000 ke atas. Mandi dan kadang-kadang untuk menggunakan van. Ini ada satu bentuk kezaliman di atas kesempitan orang lain. Sepatutnya kalau di masjid atau di surau, ataupun kebiasaannya upah-upah ataupun sumbangan nak bagikan pada petugas mandi sekitar 200 atau 300 tak lebih. Tapi bagaimana sampai 1,000 lebih? Disebabkan mereka ini ada orang dalam yang memegangnya. Bila mana sepatutnya pihak hospital ni tak boleh bertanggungjawab dalam pengurusan jenazah. Bila mana seseorang itu meninggal, hospital tak ada apa-apa, tak ada apa-apa kepentingan nak perlu diuruskan. Tapi disebabkan ada seorang dua ni, mana-mana hospital pun saya lihat, disebabkan seorang dua ni tamak, maka dia mencari orang-orang lain sebagai orang tengah. Berurusan dengan orang tengah tu, aku panggil kau uruskan untuk panggil tukang mandi, maka kau dapat hasil, kau berurusan dengan waris, kau bagi, kita bagi 3. Anggaran patutnya 200,500 boleh jadi sampai 7,5. Ini satu bentuk rasuah, tuan-tuan. Saya terpaksa jelaskan, benda ni adalah hak, kezaliman. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dan tuan-tuan sekalian, bila mana berlaku kepada saya, sekiranya waris telefon sini pada saya akan tetapkan pada kadar yang sepatutnya. Kita kirakan kos peralatan dan sebagainya. Kalau misal kata waris menghubungi pada orang tengah tadi, maka akan berlakulah kepada 3 bahagian tadi. Itu kezaliman. Waris kadang-kadang buntu bila berlaku kematian, tak tahu apa, serah pada pihak hospital dan sebagainya, maka berlakulah peningkatan dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan, pernah berlaku di satu masjid saya yang pernah diviralkan internet dulu, sampai ke 4,000 lebih pengurusan jenazah disebabkan tangan-tangan begini. Sedangkan benda ini ada satu fardu kifayah, tapi disebabkan kita ni tamak kerana dunia, kita sanggup buat. Saya kalau misal kata ada orang yang saya nampak kejadian itu berlaku, saya akan tegur. Saya kata benda ni salah, tak boleh buat macam ni. Takut kita makan harta anak yatim. Itu yang paling takut. Masya Allah, diriwayatkan orang yang makan harta anak yatim ni, dia akan bawa perut yang besar di akhirat kelak menuju kepada mahsyar. Makan harta anak yatim. Perut kita ni kalau dah sedia ada buncit, dekat akhirat nanti lagi buncit. Disebabkan apa? Makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim ni tak semestinya kita makan secara jelas, kita ambil harta dia dan sebagainya. Boleh jadi perkara-perkara macam ni yang kadang-kadang kita tak nampak. Boleh jadi disebabkan kenduri tahlil. Ini salah faham juga. Tahlil arwah tak salah buat, tapi disebabkan beberapa pihak yang kadang-kadang mewajibkannya. Dia, tuan ni dah meninggal, suami awak dah meninggal, jadi malam ni nak buat tahlil arwah tak? Jadi tuan rumah ataupun isteri rasa bersalah. Kalau nak buat tahlil mesti ada makan. Apa dengan kita? Sepatutnya jiran tetangga yang membantu. Tak perlu kita membebankan. Keluarga dah susah dah di atas kematian tu, tiba-tiba kita bantu dengan katakan tahlil arwah malam ni, nak masak apa? Itu kita. Sepatutnya jiran tetangga ataupun karya tempat tu bertanggungjawab. Tak perlu ada makanan pun tak apa. Kalau nak buat untuk menghiburkan hati keluarga, kita buat ramai-ramai, itu lebih baik. Sebab apa? Kadang-kadang kita takut benda-benda macam ni lah menyebabkan kita termasuk dalam golongan yang makan harta anak yatim. Wa na'udzubillah min zalik. Benda kecil tuan-tuan, tapi terpaksa kita sebut sebab benda ini menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Tuan-tuan, baru hari ini saya melihat berita mengatakan di Kelantan dah memula membentangkan perbahasan usul hudud untuk dilaksanakan dalam enakmen syariah negeri. Ini satu perkara kembangan yang baik. Tak kira lah siapa pun yang menyokongnya, baik daripada pakatan, baik daripada barisan dan sebagainya, kita sokong mana yang menyokong.
Sebab ini benda ni hak Islam. Hudud ialah hak Allah. Saya terpaksa sentuh disebabkan ada beberapa orang di kalangan orang Islam ni sendiri menolak hukum ni, sedangkan hudud ni hak Allah. Kalau misal katalah, saya terpaksa sentuh, kita sekarang ni dalam tempoh untuk menghadapi isu yang paling besar, GST 1 April. Itu pun kerajaan yang mengatakan kita dah kaji 10 tahun 20 tahun yang lepas sebab nak buat benda ni. Tapi kenapa hukum hudud tak dikaji? Tapi Alhamdulillah di Kelantan kita tak nak salahkan siapa, kita tak nak menangkan siapa-siapa. Semua orang Islam berpakat melaksanakan hukum. Sehingga kan semalam pun Akhbar Sinar Harian mengatakan Sultan Kelantan setuju hudud dilaksanakan. Satu perkembangan yang baik, Alhamdulillah. Tapi kalau orang kafir menentangnya, tak kira lah daripada puak pembangkang, puak kerajaan dan sebagainya, itu adalah kerana dia adalah kafir, tidak faham Islam. Kalau kita suruh dia mengucap pun dia tak tahu mengucap, sebab dia bukan orang Islam. Tapi yang menjadi hairan dan masalahnya, kalau orang Islam sendiri yang menolak hukum ini, buat apa kita nak tunggu lagi? 58 tahun, hampir 58 tahun kita merdeka, kita masih melaksanakan hukum kerajaan barat British. Kita melaksanakan, kita mengagungkan hukum-hukum barat. 58 tahun kita kata kita merdeka, sebenarnya kita masih lagi terpenjara dengan hukum barat ni. Bila lagi tuan-tuan? Kita ni negara Islam. Saya berkata ini, mungkinlah ada orang kata, buat apa nak bercakap kat sini, kenapa tak guna saluran yang betul, cakap kat kerajaan dan sebagainya. Tuan-tuan, kita bertanggungjawab untuk jelaskan benda ni pada orang lain. Siapa? Kita, tuan-tuan semua. Saya bertanggungjawab untuk menyampaikan benda ni adalah hak Allah. Tuan-tuan bertanggungjawab untuk sampaikan kepada keluarga, isteri dan anak. Dan juga bertanggungjawab untuk menyampaikan kepada siapa saja yang kita kenal. Barulah Islam tu merebak. Kalau kita ni memilih, kita katakan ini tugas kerajaan, perlulah salurkan pada kerajaan. Maka bagaimana dengan orang yang kita, masyarakat kita ni? Kalau fahaman daripada peringkat kecil pun tak jelaskan, bagaimana kita nak fahamkan kepada peringkat yang lebih besar? Hudud ni ada satu hukum Allah Ta'ala. Memang betul kita ada mahkamah syariah di Malaysia, tapi undang-undang kita ni tersekat ataupun tidak sebenar-benarnya hukum. Macam saya jelaskan sebelum ini, kadar untuk membayar hukuman sekiranya berlaku dalam jana syariah setinggi-tingginya tidak melebihi RM3,000. Jadi kita tunggu dulu, kita akan sambung insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Tuan-tuan yang untuk Allah Subhanahu wa taala, berbalik kepada tadi isu yang saya katakan tentang pengurusan jenazah. Sebab itulah perlunya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, belajarlah ilmu fardu kifayah ni. Kalau ada mana-mana tempat yang menganjurkan kursus ini, pergi. Sepatutnya anak-anak ataupun ibu ayah ataupun waris-waris yang menguruskannya. Tak perlu kita serahkan pada pihak lain. Kalau misalnya kata kita ni walaupun dah belajar, kadang-kadang kita ragu-ragu. Yang paling utama tuan-tuan, bila berlaku kematian di hospital atau mana, hubungilah kariah tempat, surau atau masjid. Sebab surau dan masjid ini peranannya memang untuk menguruskan jenazah. Ada setiap masjid dan surau ada peranan masjid mereka. Tapi kalau misalnya kata kita sendiri pun tak pergi masjid surau, tak kenal siapa imam, sampaikan kita datang ke tempat masjid surau, kita tanya, tuan, imam siapa kat sini? Sedangkan yang cakap itu adalah imam. Itulah disebabkan kita ni tak kenal. Masjid surau datang disebabkan nak berendoi anak jambul, nak kahwin, nak bertunang dan mati. Itu je lah kegunaan masjid dan surau dan kalangan masyarakat kita sekarang ni. Sampai ke imam, bila dan sebagainya tak kenal. Sebab itulah mereka ambil jalan mudah. Kalau mati serahkan pada orang, bayar saja. Itu cara mudah dia. Tak ada tanggungjawab. Baik, berbalik kepada tadi, kadar di dalam syariah kita ni, mahkamah syariah kita, sebatan yang sepatutnya kalau misal katalah jenayah arak 40 kali sebatan, 80 kali sebatan, tapi diringkaskan menjadi 6 sebatan. 6 sebatan paling tinggi di Malaysia kita. Kalau orang ditangkap meminum arak, kebanyakannya tak ada sebatan, tak ada lagi kes dia kena sebat. Mungkin ada 1-2 yang tidak dihebahkan, tapi kebanyakannya hanya perlu bayar denda 1,000, 2,000, paling tinggi 3,000. Tuan-tuan, orang yang mungkin susah mungkin rasa berat sikit, tapi orang senang, orang yang kaya pejam mata saja bayar. Kemudian esok buat lagi. Begitu juga kalau kena tangkap khalwat, kena bayar RM2,000 seorang. Orang yang kaya senang, orang yang miskin saja menderita. Mana pendekatan kita? Adakah hukuman syariah ni benar-benar terlaksana atau sekadar gimmick? Asalkan ada syariah, asalkan ada mahkamah syariah, itu saja. Disebabkan apa? Disebabkan kita ni terlalu terikut ataupun terikat dengan undang-undang barat. Itu yang pentingnya kita sama-sama perlahan-lahan. Bila kita sebut benda ni, ada pula orang yang berfikiran sempit. Mulalah ustaz tu nak cerita pasal politik. Bila sebut hudud, teringat politik. Sempitnya akal manusia ni. Bila kita sebut hak Allah, politik. Bila kita tegur pemimpin, politik. Sedangkan Islam mengajar kita untuk menyebarkan yang hak, menegah yang batil. Tapi disebabkan kita ni kadang-kadang kita terikat dengan satu-satu benda, kita takut nak bercakap. Takut-takut nanti kan kena gam, takut-takut nanti kan kena serang. Sebabkan kerana ketakutan inilah, maka Islam pada hari ini tak dapat disebarkan. Orang sibuk mengatakan, sekarang ni Malaysia kita isu sekarang menganjurkan malam cerita Allah, malam cerita Rasul dan sebagainya. Malam saja, semalam saja. Hakikatnya apa sudahnya? Apa hasilnya? Adakah benar-benar setelah hadirnya malam itu kita betul-betul cinta pada Allah, cinta pada Rasul? Tak salah benda itu diadakan untuk menarik orang. Saya sendiri pun sentiasa menganjurkan majlis-majlis maulid dan sebagainya. Tapi yang salahnya, bila mana kita sekadar hadir, sekadar menganjurkan, tapi apa yang kita dapat kesannya? Adakah Islam makin berkembang? Adakah hukum Islam berjaya ditegakkan? Adakah undang-undang Islam berjaya ditunaikan sebagainya? Tidak. Setakat itu saja. Siapa saja pun. Ini bukan cinta Allah, ini bukan cinta Rasul. Cinta Allah dan cinta Rasul sebenarnya adalah menegakkan hukum Allah, menegakkan hukum syariat, melaksanakan Al-Quran dan Sunnah yang diperintahkan. Kita tinggalkan benda tu disebabkan kita ni hanya ikut-ikutan. Itu yang benda tu yang perlu kita jelaskan, supaya tidak berlaku lagi generasi akan datang yang semakin makmur, semakin jahil dan jahil terus jahil. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kenapa anak-anak kita sekarang ni umur 8 tahun, umur 10 tahun pun dah pandai berbicara soal-soal yang orang umur 18 tahun ke atas pun cerita. Disebabkan tak adanya pendedahan Islam secara jelas dalam keluarga. Bila mana ayah dan ibu terlalu tekankan
sistem akademik. Agama diketepikan. Agama setakat sekolah agama aja. Kadang-kadang penat anak, tak apa, malam sekolah tuition. Maka berhentikan sekolah agama anak, pergi kelas tuition. Sebab apa? Balik sekolah pukul 2 petang. Takkan nak pergi sekolah agama penat, masuk kelas tuition, tahun ni PSR, PMR, SPM dan sebagainya. Maka kita ketepikan agama. Cukuplah sekadar belajar sekolah rendah, cukuplah belajar mengaji di rumah. Maka anak-anak kita makin cetek ilmu. Sebab apa? Kita ni terikat dengan undang-undang barat, mengatakan anak nak berjaya mesti dapat kelulusan ni. Tuan-tuan, kita nak anak kita berjaya dunia saja. Bila kita mati, apa yang anak boleh buat? Mendirikan pusara setinggi-tingginya. Itu sebagai membalas bakti kepada ayah dan mak. Adakah dengan membina pusara setinggi-tingginya itu, walaupun berpagar, baru-baru ini ada yang pakai pusara warna pink dan sebagainya, Masya Allah, pink jadi. Sebab apa? Nak membalas bakti ataupun seolah-olah membalas jasa orang yang meninggal tu. Bukan, tak membantu langsung dalam kubur di bawah sana. Kubur kita tetap sempit, tetap gelap. Atas sahaja yang nampak cantik. Atas nampak macam syurga, bawah wa na'udzubillah mungkin neraka. Sebenarnya kita kena didik anak-anak kita ni kenal Allah, kenal Rasul, kemudian kita bawa mereka ke jalan Islam, belajar agama dan sebagainya. Jangan terlalu tekankan akademik, sehinggakan perkara-perkara agama dibelakangkan. Saya tengok di Taman Batu Muda, taman kubur dalam taman, alhamdulillah cantik sangat. Sampaikan orang di luar kawasan pun nak tanam kat situ, mak ayah dia. Sebab apa nak tanam situ? Situ cantik saja. Kita nakkan tempat yang cantik, sedangkan dalam tu cantik ke tidak? Persiapan kita apa? Itu kena fikirkan. Daripada mana? Daripada sekarang ni. Fikir, adakah anak kita yang kita besarkan ni, nak kita belajar untuk sistem akademik semata-mata ni akan membalas jasa kita bila kita dah mati nanti. Jangan sampaikan anak kita bila nanti dah besar, upah orang baca Quran, upah orang untuk buat tahlil, dia kat luar bersembang. Tak ada kesan, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab doa yang paling yang tak ada hijab adalah doa anak yang soleh. Tak ada anak yang soleh, anak 10 orang tapi tak ada yang soleh, tak ada hasil. Rugi kita di dunia, rugi kita di akhirat. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan perkongsian sedikit ini membawa kita supaya mengenal Allah SWT, membawa kita supaya kita lebih kenal apa tujuan kita hidup atas muka bumi ini. Adakah semata-mata untuk kehidupan duniawi, ataupun kita sekadar hidup dunia ini sebagai satu persinggahan untuk bekalan di akhirat sana. Dengan umur kita yang kata Nabi lingkungan 63 tahun, adakah mampu untuk kita bawa bekalan 63 tahun ini ke akhirat? Fikirkan. Kalau dikalikanlah sehari akhirat bersama dengan 1000 tahun dunia, ditolak, dibahagi, dicampur, ditolak. Umur 63 tahun kita ikut umur Nabi, bersamaan 1 jam kurang setengah, 1 jam setengah kehidupan kita di akhirat. Umur 63 tahun akhirat, umur 63 tahun dunia bersamaan 1 jam setengah akhirat. Kalau kita ikut nisbah, 1 hari akhirat bersamaan 1000 tahun dunia, kira balik 1 jam setengah kita hidup kat dunia ni, kita sia-siakan untuk menderita beribu-ribu tahun di akhirat sana. Tuan-tuan, ini ke jalan yang kita pilih? Fikir dan renungkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita menutup ini, saya minta tuan-tuan dan puan-puan doakan musafir saya pada malam ini. Saya akan bermusafir ke Terengganu malam ini, dan salah satu rangkanya untuk menghadiri istimewa antarabangsa pada hari Jumaat ini, yang bermula Jumaat ini. Tuan-tuan dan puan-puan, cubalah hadir kalau mana yang kesempatan istimewa antarabangsa ini. Bukan katakan istimewa ini untuk orang PAS dan sebagainya, bukan. Ini adalah istimewa kesatuan ummah tanpa mengira latar belakang politik. Ini kesatuan ummah untuk kita sama-sama menggabung tenaga menunjukkan Islam ini kukuh dan kuat. Hadirlah mana-mana hari Jumaat, Sabtu, Ahad, ambil peluang. Kita berjumpa dengan alim ulama yang dari sana. InsyaAllah Ta'ala akan menghimpunkan kita sebagaimana dia menghimpunkan kita di dunia ini, menghimpunkan kita bersama di akhirat dalam kalangan orang alim juga. InsyaAllah. Saya minta ampun, minta maaf atas segala keterlanjuran kata-kata dan apa-apa perkara yang memberat hati. Kita tangguh
perbicaraan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan salawat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr.